Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kita lagi untuk pembelajaran pada hari ini iaitu subjek sirah. Okey, kita akan sambung dalam tajuk yang baru iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mari kita tengok. Untuk tajuk ini, ada dua perkara yang perlu kita kuasai, iaitu pertamanya kita perlu menyatakan pengertian mukjizat dan seterusnya membezakan mukjizat dengan sihir. Okey. Mari kita lihat dulu pengertian mukjizat. Okey, dari sudut bahasa, ia bermaksud melemahkan atau mengalahkan. Manakala dari segi istilah, ia adalah perkara luar biasa yang menyalahi adat yang dianugerahkan kepada para nabi dan rasul. Baiklah, tujuan mukjizat. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Yang kedua, untuk membuktikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebenar-benar rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul. Seterusnya, untuk melemahkan musuh-musuh Allah. Okay, info sedikit di sini. Semua mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi tidak sama antara satu sama lain. Ia dikurniakan mengikut suasana dan keadaan umat masing-masing. Okay, baiklah. Bahagian mukjizat. Mukjizat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, maknawi. Kita tengok dulu apa maksudnya. Mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata tetapi dapat difahami dengan akal. Contohnya Al-Quran, Al-Quranul Karim dan Isra' dan Mi'raj. Kita tidak dapat nak tengok. Kita macam tak nampak wow kat situ. Tapi bila kita faham baru kita rasa, oh ini tak terjadi pada orang lain. Okay, seterusnya, hissi. Mukjizat yang jenis kedua, hissi. Mukjizat yang dapat dilihat dengan mata. Dia macam peristiwa yang aneh lah, yang ajaib. Contohnya, keluar air dari celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbelah bulan di langit. Okey. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan antara mukjizat dan sihir. Okey, mukjizat, sihir. Baik, kita tengok perbezaan yang pertama. Untuk mukjizat, perkara luar biasa yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul. Manakala sihir, perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa, manusia biasa. Seterusnya, untuk mukjizat tidak boleh dipelajari oleh sesiapa pun. Manakala sihir boleh dipelajari daripada orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Seterusnya, untuk mukjizat, hak Allah yang dikurniakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Manakala sihir bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kepada syirik. Syirik ni satu dosa besar. Seterusnya, digunakan untuk membantu nabi-nabi dan rasul. Itu mukjizat. Manakala sihir digunakan untuk kepentingan peribadi. Selalunya bertujuan jahat. Okay, sekarang kita lihat contoh-contoh mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat pertama iaitu mukjizat Al-Quran. Melalui tajuk ini, kita akan tengok murid akan dapat mengetahui dan menceritakan tentang mukjizat Al-Quran. Baiklah, pengertian Al-Quran.
Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berperingkat di dalam bahasa Arab. Membacanya merupakan satu ibadah dan diberi ganjaran. Keistimewaan Al-Quran. Isinya lengkap dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang meliputi semua bidang, termasuk perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang kita tak nampak. Seterusnya, mempunyai gaya bahasa yang indah dan tinggi dan tidak mampu ditandingi oleh makhluk. Kita pun tak mampu nak tulis macam Al-Quran ditulis oleh Allah. Seterusnya, kandungan sesuai sepanjang zaman. Dan yang terakhir, ayat-ayatnya tidak berubah dan dijamin terpelihara hingga hari akhirat. Allah sendiri bagi jaminan. Peringkat penurunan Al-Quran. Mari kita lihat. Peringkat pertama. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia, pada malam Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Surah Al-Qadr, ayat 1. Maksudnya, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Peringkat kedua, Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan akhirnya kita tengok pula hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Pertamanya, untuk menjelaskan peristiwa yang berlaku dari masa ke semasa. Dan untuk membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk menanamkan akidah dengan sempurna. Mari kita lihat pula mukjizat yang kedua. Keluar air dari celah jari jemari. Yang pertama, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah keluar bermusafir bersama sekumpulan para sahabat ketika waktu solat. Mereka mendapati tiada air untuk berwuduk. Seorang lelaki daripada kalangan mereka telah pergi mencari air. Dia pulang membawa bekas yang mengandungi sedikit air, lalu baginda berwuduk dengan air itu. Kemudian baginda memasukkan 4 jarinya ke dalam bekas tersebut, maka keluarlah air dari celah jari jemari baginda, lalu bersabda, berwuduklah dengan air itu. Seramai 70 orang berwuduk dengan air itu. Ini semua kuasa Allah. Seterusnya, mukjizat yang ketiga. Terbelah bulan di langit. Macam mana tu? Beberapa orang musyrikin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan meminta baginda membuktikan kenabian baginda dengan membelah bulan. Sekiranya Nabi mampu melakukan, mereka berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas itu, berlakulah peristiwa bulan diletakkan di atas bukit Qubais dan satu bahagian lagi di Qan'an. Lalu, berimanlah sebahagian mereka dan sebahagian lagi mendustakan dengan berkata itu adalah sihir. Mukjizat yang keempat. Melambatkan matahari terbenam.
Selepas berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda menceritakan segala yang berlaku kepada penduduk di Mekah. Kaum musyrikin tidak mempercayai cerita baginda dan meminta baginda membuktikan kebenaran peristiwa tersebut. Baginda memberitahu semasa di dalam perjalanan, baginda ternampak satu kumpulan kafilah Arab lengkap dengan barang-barang bersama unta ke Mekah. Baginda memberitahu bahawa kafilah itu akan sampai sebelum matahari terbenam. Kaum musyrikin menunggu kedatangan kafilah itu. Maka berlakulah peristiwa matahari lewat terbenam sehingga kafilah tersebut sampai ke Mekah. Dan mukjizat yang kelima iaitu Isra' dan Mi'raj. Kisah ini menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama malaikat Jibril. Kisah ini akan diceritakan pada pelajaran yang akan datang. Okey, lepas ni kita akan belajar tentang peristiwa ini. Okay, itu adalah serba ringkas tentang apa yang telah Nabi Muhammad terima sebagai mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah harap lepas ni kamu dapat laksanakanlah tugasan yang Ustazah berikan untuk kamu menguji kefahaman kamu terhadap topik ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.